ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi salam reformasi, 各位 Tanjung Malim 的朋友们，大家晚上好。Sebelum saya mulakan ceramah saya pada malam ini, saya berasa cukup terharu. Walaupun hujan, tuan-tuan dan puan-puan tetap bersama dengan Pakatan Rakyat. Satu tepukan kepada diri sendiri. Dan saya ingin sampaikan pada malam ini, kalau kita ingat balik Bersih, Perhimpunan Bersih pada tahun 2007 hujan. Bersih pada tahun lepas yang kedua hujan. Dan hujan itu satu penanda yang baik bahawa kita akan bersihkan rejim Barisan Nasional pada PRU umum yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan diri. Nama saya Iling. Panggil Iling lebih comel sikit. Umur saya 28 tahun. Saya nyatakan umur 28 tahun di sini sebab saya ingin beritahu kawan-kawan semua bahawa sekarang anak muda telah buat pilihan bersama-sama dengan pasukan Pakatan Rakyat. Sebab kita mahukan satu politik yang baru. Kita mahukan satu politik yang bukan kira kaum. Bukan UMNO jaga Melayu, bukan MCA jaga Cina, bukan MIC jaga India. Kalau mereka betul jaga, bagus. Tapi yang sebenarnya mereka hanya jaga kroni sendiri sahaja. Dan kita nampak UMNO, Najib Rosma yang kaya, MCA, Chua Soe Lek yang kaya, dan MIC, Sami Velu yang kaya. Apa yang rakyat dapat? Boleh. Itulah sebab anak muda seperti saya, kita telah memilih masuk Pakatan Rakyat. Dan saya ingin cerita sikit bagaimana saya menyertai Parti Keadilan Rakyat. Ini satu cerita yang agak menyedihkan dan juga melucukan. Saya pada tahun 2004 belajar di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Masa itu tahun 2004 tu tahun pilihan raya. Maka pada masa itu saya telah kempen membantu Tien Chua di Parlimen Batu. Lepas itu saya habis pelajaran pada tahun 2006. Masa itu kawan-kawan ajak. Mereka kata selama ini Iling sokong Parti Keadilan Rakyat, jom masuk. Saya kata tak apa, saya biar lebih aktif dalam organisasi belia. Saya harap boleh dapatkan, boleh organiskan lebih banyak anak muda untuk prihatin terhadap isu-isu semasa. Tetapi pada akhirnya saya masuk. Kenapa? Sebab mesyuarat agung di satu masa tu kita tak panggil cabang, kita panggil bahagian lagi. Mesyuarat agung salah satu bahagian tak cukup orang. Sebab kita perlu 15 orang untuk menjalankan mesyuarat agung. Pada masa itu kawan saya yang menjadi ketua bahagian, pada bahagian itu dia kata saya 14 ahli sahaja, saya kurang seorang. Bolehkah Iling join Parti Keadilan Rakyat? Maka saya telah menyertai Parti Keadilan Rakyat pada masa itu, pada tahun 2006. Saya ceritakan kisah ini sebab saya ingin beritahu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tahun 2008, parti kita diketawakan, diejek oleh Barisan Nasional bahawa kita hanya ada satu kerusi sahaja, iaitu Pematang Pau. Kita diketawa oleh UMNO Barisan Nasional. Ini parti nyamuk, ini parti tak ada harapan, ini parti jalan raya. Tapi sebab masa itu orang-orang lama, veteran, reformis, mereka tidak putus asa, mereka committed dalam perjuangan. Maka tahun 2008 pilihan raya umum yang ke-12 itu
rakyat telah berani dan telah bangkit untuk memberi pembangkang pada masa itu, memberi mandat kepada kita, dan kita telah berjaya dengan sokongan rakyat. Kita menang 5 buah kerajaan negeri. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu wilayah persekutuan ada berapa kerusi? Tak tahu. Orang Tanjung Malim tak tahu wilayah persekutuan. Saya beritahu malam ini. Wilayah persekutuan kita ada 11 kerusi parlimen. Dan Pakatan Rakyat telah menang 10 kerusi parlimen. Padahalnya kalau ada kerajaan negeri, kita dapat 1 kerajaan negeri. Ini tarikh 8 hari bulan Mac merupakan satu tarikh yang sangat penting, kerana dia telah mengubah sejarah politik, bahawa rakyat telah berani membuat perubahan pada masa itu. Kalau dulu Barisan Nasional mereka selalu kata, jangan pilih Pakatan Rakyat, jangan pilih DAP, jangan pilih PAS, jangan pilih Keadilan, sebab mereka tak ada pengalaman untuk mengurus, untuk memerintah, untuk mentadbir sebuah kerajaan. Tapi lepas 4 tahun kita memerintah, kita sekarang berada di sini, kita boleh sampaikan mesej ini kepada Barisan Nasional bahawa jangan bohong, jangan tipu rakyat lagi. Sebab yang tak ada pengalaman, kita tak ada pengalaman rasuah, kita tak ada pengalaman beli cincin 240 juta, kita tak ada pengalaman. Orang Tanjung Malim masih ingat Selangor dekat sahaja. Siapa Menteri Besar Barisan Nasional pada masa itu? Toyo. Ya betul, Toyo. Toyo dia bina satu rumah, bukan rumah bangkok, istana yang dia bina. Dan dia kerja apa? Kerja seorang doktor gigi. Kalau kita kata kalau betul dia ada duit, berapa gigi yang dia kena cabut untuk dapatkan duit yang begitu banyak untuk bina istana K. Toyo. Dan masa itu apa yang K. Toyo kata? Toyo kata sebelum pilihan raya, dia begitu sombong, dia begitu tidak peduli kepada rakyat. Dia kata kita mesti jadi sifar pembangkang di Selangor. Yalah betul. Sekarang Barisan Nasional K. Toyo yang jadi ketua pembangkang di Selangor. Inilah kita nampak. Dulu mereka boleh kata kalau pilih pembangkang tak ada pengalaman mereka. Tapi lepas 4 tahun, sekarang kita bahas, kita debat, kita keluar dengan polisi-polisi dan dasar-dasar yang baik untuk rakyat. Saya sebagai ahli majlis di Hulu Selangor, dan di Selangor kita di bawah Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim, kita telah banyak mengadakan dasar-dasar untuk rakyat. Dan kita ada satu skim yang kita panggil Merakyatkan Ekonomi Selangor. Merakyatkan Ekonomi Selangor ini satu polisi yang senang sahaja, iaitu duit rakyat, kalau dari rakyat kita mesti pulangkan kepada rakyat. Walaupun saya bukan beragama Islam, tapi saya tahu itu apa itu berdosa. Kalau duit rakyat itu tidak balik kepada rakyat dan masuk kepada poket sendiri, itu berdosa. Maka di Selangor, di bawah skim Merakyatkan Ekonomi Selangor, kita telah mengadakan skim-skim untuk membantu rakyat. Kita untuk warga tua, kita ada mesra usia emas, di mana kita belajar dengan kerajaan PAS di Kelantan. Itu khairat kematian bagi orang yang warga emas yang telah meninggal. Anak dan keluarga mereka boleh dapat RM2,500. Dan untuk anak yang baru lahir di Selangor, kita tubuhkan satu tabung untuk mereka. Dan setiap tahun kerajaan negeri Selangor akan masukkan duit untuk anak kelahiran Selangor. Dan untuk masuk universiti, kita ada hadiah IPT.
Setiap anak pelajar kelahiran Selangor yang masuk kepada universiti atau college, mereka boleh dapat RM1,000. Dan lepas itu, yang penting, kita ada air percuma. Kalau di Tanjung Malim, walaupun kita dipisahkan oleh sebatang sungai sahaja, kita ada air percuma ke? Hujan yang percuma sahaja. Dan kita nampak, kalau untuk sekolah-sekolah, setiap tahun Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor, kita bagi 4 juta kepada sekolah Tamil, kita bagi 4 juta kepada sekolah Cina, dan kita bagi 6 juta kepada sekolah agama rakyat. Dan ini kita bukan bagi pada pilihan rakyat kecil sahaja. Kita buat dasar, kita buat polisi. Inilah yang kita kata kita beza dengan Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional kata PAS, DAP, keadilan, mereka tidak boleh bersama. Mereka selalu bergaduh. Koalisi ini, pakatan ini, mereka tidak akan duduk baik-baik dan bincang. Tapi saya ingin beritahu UMNO Barisan Nasional, inilah cara kita. Cara kita beza dengan Barisan Nasional, di mana dalam Barisan Nasional hanya UMNO sahaja yang boleh buat keputusan. Tapi Pakatan Rakyat, kita mengakui kita ada pandangan yang berbeza. Walau bagaimanapun, kita menghormati perbezaan ini dan kita mencari satu konsensus bersama. Sebab kita tahu kita tidak boleh mengecewakan rakyat yang mahukan perubahan. Kita tidak boleh menghampakan harapan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin perubahan berlaku pada PRU ke-13. Maka kita duduk bincang. Kita bukan macam Barisan Nasional tak ada idea. Apa idea yang mereka ada? Hanya fitnah sahaja. Mereka buat fitnah, seks. Selain itu tak ada lain yang boleh bicara, yang tak ada lain yang boleh bahas. Tapi kita Pakatan Rakyat beza. Kita keluarkan buku jingle. Buku jingle ini satu hala tuju kepada rakyat di jelata di Malaysia bahawa kalau Pakatan Rakyat memerintah di Putrajaya, kita akan menunaikan janji-janji ini kepada rakyat. Dan setiap tadi penceramah pun ada sentuh pasal PT-PTN. PT-PTN ini, Datuk Seri Anwar nanti datang, mungkin dia boleh cerita lebih. Dia selalu akan sebut macam ni, PT-PTN. Kenapa? PT-PTN sebab kita mahasiswa-mahasiswi boleh sampai ke satu tahap, belum kerja sudah banyak hutang. Itulah sebab pada malam ini di Kuala Lumpur, pemimpin anak muda seperti Rafizi, Nurul Izzah, Sim Zizin, Nik Azmi, Samsul Iskandar, ini pemimpin anak muda di keadilan. Mereka sedang buat satu round table. Mereka bincang bagaimana kita boleh batalkan PT-PTN. Kita boleh tunjukkan bahawa kita bukan sahaja jadikan PT-PTN batalkan ini sebagai propaganda, tapi kita ada hala tuju kita ada cara kita macam mana boleh melaksanakan. Inilah beza dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih undi Barisan Nasional pada PRU yang akan datang, kita tidak boleh bincang adakah sama ada negara kita boleh ada pendidikan percuma. Sebab mereka hanya akan bincang macam mana interest ini 4% atau 3% atau 1%. Mereka langsung tidak pernah fikir sama ada negara ini boleh adakan pendidikan percuma. Inilah bezanya. Dan Najib telah kata kalau PT-PTN ini batalkan, negara kita akan bankrupt. Dulu bila kita adakan buku jingle, Najib pun kata negara kita akan bankrupt. Kita mengalu-alukan kedatangan Dr. Manuti, pengerusi MPN Perak. Satu tepukan kepada Dr. Manuti yang datang dari Sabah. Sekarang, apa-apa sahaja polisi dan dasar yang Pakatan Rakyat bawa, Barisan Nasional, mereka kata tak boleh, bankrupt. Tapi pada malam ini saya ingin sekali lagi tegaskan,
yang bankrupt negara ialah mereka macam Syarizat yang menggunakan 250 juta untuk bagi lembu duduk dalam kondo. Ialah Rosmah yang pergi Australia untuk beli baju. Tadi Dato' Sri Niza ada sebut baju. Saya memang suka pakai baju kurung, baju kebaya. Maka ini satu cerita yang agak lucu juga. Bila media sudah membongkar itu, First Lady pergi ke Australia membeli baju 61 helai dengan harga 350,000. Lepas tu kawan baik Rosmah telah keluar satu kenyataan. Apa yang dia kata? Dia kata, Rosmah, dia bukan, baju itu bukan dibeli oleh Rosmah. Kawan dia itu pengarah International Islamic Festival. Dia kata baju itu untuk International Islamic Festival. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, muslimat-muslimin, saya ingin tanya dan persoalkan pada malam ini juga, kalau International Islamic Festival, kenapa Rosmah tak beli baju kurung seperti saya? Dia pergi sampai Australia beli baju-baju fashion. Jangan ingat rakyat bodoh. Jangan mencabar rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tadi telah menunjukkan surat khabar ini. Surat khabar ini diedarkan oleh MCA. Dan isu yang dia main itu, dia kata Lim Kuan Eng dengan Teng Chang Kim, speaker di Selangor, pakai songkok. Mereka tak ada prinsip sebab mereka pakai songkok. Inilah saya beritahu masyarakat di China bahawa MCA dia telah tak ada isu, sebab dia tak boleh jawab isu yang sebenarnya. Isu pendidikan China, bahawa kita nampak ada kekurangan guru di sekolah rendah China. Dan 2 minggu yang lepas, NGO pendidikan China Tongchong telah mengadakan satu perhimpunan yang besar, 10,000 orang turun. Dan MCA Wee Ka Siong tidak boleh menjawab isu semua ini. Sekarang mereka katalah ini Lim Kuan Eng, Teng Chang Kim pakai songkok. Mereka tak ada prinsip. Bagi saya, yang tak ada prinsip itu ialah pemimpin yang rasuah, pemimpin yang tidak mengangkat suara rakyat. Itulah yang tidak ada prinsip. Maka kita memandangkan pilihan raya umum yang akan datang ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk kita, untuk menyelamatkan negara kita, untuk menyelamatkan anak cucu cici kita. Undi anda bukan untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, bukan untuk Dr. Manuti jadi Menteri, bukan untuk Pakatan Rakyat sahaja pemimpin-pemimpin semua ini jadi menteri, tapi untuk masa depan anak cucu cici anda semua. Maka ini merupakan satu peluang yang terbaik. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini akan merupakan pilihan raya yang paling kotor. Maka kita mesti menyokong perhimpunan bersih pada 28 hari bulan April. Bagi Pakatan Rakyat, kita tidak takut kalah. Pada hanya 50 tahun ini, kita kalah banyak kali. Tapi kita kalah dengan bermaruah bahawa kita menuntut satu sistem pilihan raya yang bersih. Dan kita jemput kawan-kawan semua pada 28 hari bulan boleh turun bersama. Dan pada pilihan raya umum yang akan datang, kita harap semua bukan sahaja datang mendengar ceramah, tetapi boleh menjadi petugas-petugas bersama. Dan kita boleh berjaya menghalang hantu-hantu masuk ke Tanjung Malim. Dan insya-Allah kita boleh sampai ke Putrajaya. Tadi ceramah saya nampak garang sikit. Saya merupakan seorang sahaja wanita yang berceramah pada malam ini. Maka yang ceramah amaran kepada Najib yang garang-garang sudah lepas, saya ingin akhiri dengan cara yang lembut sikit.
Iaitu saya ingin menyampaikan satu dikir barat kepada kawan-kawan semua supaya pada PIU yang akan datang boleh sama kita tumpangkan Kerajaan Barisan Nasional dan jadi Najib Ketua Pembangkang pada pilihan raya ini akan datang. Dikir barat ini berbunyi, bermohon sembah berhajat, hajat berasal dari kepedulian rakyat. Kami bersedia bawa perubahan, minta tuan-tuan puan-puan bagi peluang. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal dari kepedulian rakyat. Kami bersedia bawa perubahan, minta tuan-tuan puan-puan bagi peluang. Reformasi, 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 reformasi. Sekian, terima kasih. Nandri walakam, sisi daja.